A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yasir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerusi sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang pertama sekali suka saya ingatkan, mengapa kita mempelajari sirah adalah yang pertama untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh sebut cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, isteri dan suami, kerana semua itu ada di depan mata. Maksudnya mereka adalah sebahagian daripada hidup kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita hampir 1400 tahun lamanya. Jadi untuk mewujudkan rasa cinta yang bukan hanya sekadar di bibir semata-mata, kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kehidupan Nabi. Lagi banyak kita mengetahui sirah, lagi banyak kita mengetahui kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 63 tahun daripada awal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak maklumat yang kita tahu, semakin dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat seorang nabi ini begitu mencintai umatnya. Begitu kita melihat seorang nabi ini sangat mendahulukan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling Allah kasihi dan Allah redai. Dan mengapa kita mempelajari sirah? Kerana kita ingin mencontohi kehidupan Nabi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan terbaik, uswatun hasanah, dalam kehidupan kita. Sebagai role model dalam kehidupan kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat lihat dan dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah terbahagi kepada dua fasa, iaitu fasa yang pertama adalah fasa Mekah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 53 tahun di kota Mekah. Sampai umur Rasulullah 53 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah selama 10 tahun, iaitu fasa Madinah. Bermakna sirah ada dua fasa, iaitu Mekah selama 53 tahun dan Madinah selama 10 tahun. Kesemuanya berjumlah 63 tahun, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita telah pun habis membahaskan, bercerita dan mengetahui kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 53 tahun
iaitu di fasa Mekah. Sekarang kita akan masuk dan kita pun telah memasuki kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fasa yang kedua, iaitu fasa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di Madinah, walaupun kehidupan Nabi sampai 10 tahun saja, berbeza dengan kehidupan Mekah selama 53 tahun, tapi 2/3 kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah penuh ataupun banyak yang dibahaskan di kitab sirah. Maksudnya dalam kitab sirah ini 2/3 menceritakan kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Walaupun 10 tahun sahaja, kerana di Madinah Nabi merupakan ketua negara penduduk Madinah. Nabi merupakan pemimpin bagi keseluruhan penduduk Madinah. Nabi adalah panglima perang. Nabi adalah ketua keluarga. Nabi hidup di sana bersama dengan 9 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan ataupun perbahasan di antara Madinah ini dan Mekah lebih banyak diceritakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kerana peristiwa di Madinah yang padat dan juga penuh dengan maklumat penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ini kita akan sambung. Pada pertemuan dahulu kita dah lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kehidupan Nabi di Madinah. Seawal tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Quraisy Mekah telah pun mula merancana strategi mengumpulkan dana untuk menyerang Madinah. Maksudnya mereka membuat satu peruntukan besar, perbelanjaan besar, import ekspor mereka di Mekah untuk mengumpulkan dana bagi mencukupkan keperluan persiapan peperangan mereka untuk menyerang Madinah seawal tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui peristiwa ataupun perkara tersebut, maklumat tersebut, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan beberapa kumpulan sariyah, iaitu pengintip, untuk melihat suasana itu benar ke ataupun palsu. Jadi apabila pasukan sariyah ini mendapatkan maklumat di kota Mekah, maka benar. Mekah, Quraisy berusaha mengumpulkan dana peperangan untuk menyerang penduduk Madinah, iaitu negara Islam yang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa pasukan yang kita dah tengok kita dah lihat pada pertemuan sebelum ini, iaitu kumpulan Sariyah, Saiful Bahar, Rabi', Qarrar, Abwa atau Waddan, dan juga ghazwah yang ada, iaitu peperangan-peperangan kecil yang ada, iaitu Ghazwatul Buwat, Ghazwatul Safwan, dan juga Ghazwah Zul Usyairah. Ini adalah intipan-intipan ataupun sekatan-sekatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat bagi menyekat ekonomi penduduk Quraisy Mekah. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja nak sekat, tapi Nabi mendapatkan maklumat bahawa perdagangan mereka ataupun kegiatan perniagaan mereka bertujuan untuk mengumpul dana peperangan bagi menyiapkan tentera-tentera mereka untuk menyerang penduduk Madinah seawal tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Hari ini kita nak tengok kemuncak daripada sekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat terhadap penduduk-penduduk Quraisy Mekah yang pergi berdagang.
apabila kita dapat melihat dalam perbahasan yang dahulu, sebab terjadinya peperangan Badar, sebabnya terjadinya peperangan Badar iaitu apabila pasukan Zul Usyairah yang kita dah bahaskan pada pertemuan dahulu, yang ingin menyekat kafilah dagang Quraisy terlepas daripada halangan Nabi Muhammad dalam perjalanan daripada Mekah ke Syam. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyekat pasukan dagangan yang membawa kira-kira hampir 50,000 dinar emas, iaitu hampir 1,000 ekor unta, 1,000 ekor unta dagangan penduduk Quraisy Mekah. Maksudnya betapa banyaknya kekuatan ataupun peruntukan yang mereka rencanakan untuk menyerang Mekah, untuk menyerang Madinah sebanyak 10,000 ekor unta. Sebanyak 10,000 ekor unta, ataupun dalam ini ada memberitahu sebanyak hampir kepada 1,000 ekor unta. 1,000 ekor unta untuk apa? Untuk membawa barang dagangan yang penuh. Hampir 50,000 dinar emas beserta dengan kekayaan yang ada dibawa oleh setiap ekor unta tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi sekat sebelum pasukan dagangan ini masuk semula ke Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba nak pintas, tapi terlambat. Maksudnya pasukan dagangan ini dah pun terlepas dalam beberapa hari, dan Rasulullah tiba dalam keadaan kafilah dagangan itu dah pun melepasi kawasan tersebut. Jadi bila melihat peristiwa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid ke arah utara untuk mengintip maklumat tentangnya. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan semuanya Nabi berdoa dan menyerah bulat-bulat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi berusaha, dan kadang-kadang ada perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rancangkan tidak menjadi. Seperti kita lihat pertemuan yang lepas, ada beberapa pasukan yang Rasulullah hantar untuk menyekat pasukan dagangan daripada Mekah ini. Ada yang Rasulullah datang nak sekat tapi tak sempat. Pasukan tu dah pun berlalu pergi. Dan yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang nak pergi sekat bersama dengan orang-orang Islam Madinah, tapi turut tidak berjaya. Maksudnya pasukan tu dah pun melepasi, pasukan dagangan tu dah pun melepasi, dan Rasulullah terlewat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun turut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarum mislukum." Aku pun seperti kamu juga. Aku pun manusia biasa yang memerlukan pertolongan Allah, dan aku adalah manusia daripada sudut manusia itu sendiri. Maksudnya Nabi Muhammad juga adalah manusia biasa seperti kita, yang perlu makan kalau lapar, yang perlu tidur kalau mengantuk. Walaupun ada beberapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah tidur dan kadang-kadang Rasulullah tidak makan. Tapi ketahuilah, selebihnya keseluruhan kehidupan Rasulullah seperti kita, iaitu makan dan minum serta memerlukan tidur. Sebab itu Rasulullah kata, "Innama ana basyarum mislukum." Aku juga seperti manusia biasa seperti kalian semua. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas daripada sekatan, tak dapat sekat
kafilah dagangan Quraisy yang ingin balik semula ke Mekah, Nabi Muhammad menghantar Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid ke arah utara untuk mengintip maklumat tentangnya. Kemudian, apa yang mereka dapat maklumat adalah kafilah itu membawa kekayaan yang melimpah milik penduduk Mekah. Terdapat 1,000 ekor unta yang dimuatkan dengan harta. Nampak? Macam saya bagi tahu tadi, betapa Quraisy bersungguh-sungguh untuk mengumpul dana peperangan ini. 1,000 ekor unta. Tuan-tuan bayangkan, 1,000 ekor unta. Satu ekor unta nilainya hampir kepada ribuan ringgit. Kita ambil lah contohnya, 1,000 satu ekor unta ada hampir kurang dalam 5,000. Bayangkan 100 ekor unta. Itu baru ekor unta. Ada 1,000 ekor unta. Kalau sekarang pun satu ekor unta pun dah mahal. Bayangkan 1,000 ekor unta bersama dengan barang dagangan yang hampir 50,000 dinar emas, yang dilengkapi dengan pengawal sekitar 40 orang. Maksudnya, dalam pasukan dagangan tersebut, ada juga pengawal. Hampir 40 orang. Inilah peluang Rasulullah SAW untuk meminta sekali lagi bagi menyekat. Sebab ini adalah satu peruntukan yang besar. Kalaulah Rasulullah berjaya menyekat, ini akan menjadi satu motivasi yang besar bagi umat Islam dan juga penduduk Madinah, bahawa negara Islam Madinah ini yang diasaskan oleh Muhammad SAW bukannya calang-calang. Maksudnya, ini adalah motivasi untuk memberitahu kepada penduduk semenanjung Tanah Arab bahawa pasukan Madinah, negara Madinah ini merupakan negara yang baru, tapi mereka bersedia daripada sebarang kemungkinan daripada serangan pihak musuh. Jadi inilah peluang Rasulullah SAW untuk menyekat. Apa yang Nabi bagi tahu kepada para sahabat, inilah kafilah Quraisy yang membawa harta mereka. Keluarlah untuk mengikuti mereka. Semoga Allah menganugerahkan sebahagian rampasan perang untuk kamu. Rasulullah tidak memerlukan kepada seorang pun untuk keluar. Baginda membiarkan mereka sendiri yang membuat pilihan, sama ada ingin bersama Rasulullah SAW untuk keluar pergi berperang untuk menyekat pasukan dagangan ini. Mereka asalnya bukan keluar untuk berperang. Pasukan yang Rasulullah hantar ini, yang jumlahnya iaitu 313 ataupun 314 ataupun 317, iaitu terdiri daripada Muhajirin 61 orang, Aus beserta 170 orang kaum Khazraj. Ini adalah pendapat yang pengarang kitab Syekh Safiur Rahman dapat kumpulkan berapa jumlah tenteranya. Yang paling masyhur yang kita tahu, pasukan Muslim iaitu pasukan Islam kejumlahnya hampir 313, ataupun ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan 314 ataupun 317. Pasukan Islam tidak mengadakan persediaan yang serius. Sebab apa? Mereka keluar bukannya untuk berperang. Mereka juga tidak membawa kelengkapan perang yang secukupnya, ataupun kelengkapan perang senjata yang mereka bawa itu bukannya betul-betul nak pergi berperang. Cuma nak pergi sekat saja pasukan dagangan Mekah. Mereka juga tidak membawa kelengkapan perang secara lengkap. Mereka daripada pasukan Islam membawa 2 ekor kuda yang dimiliki oleh Zubair bin Awam, sedangkan seekor lagi kuda milik Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Maksudnya ada 2 ekor kuda saja yang mereka bawa, iaitu milik kepada Zubair bin Awam dan juga Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Mereka juga membawa 70 ekor unta untuk setiap daripada mereka menunggang. Antaranya 2 ataupun 3 secara bergilir-gilir. Rasulullah bersama Ali dan juga bersama dengan Ali dan Mursad bin Abu Mursad Al-Ghanawi
bersama-sama menunggang satu ekor unta. Jadi Rasulullah duduk bersama dengan unta, berkongsi unta dengan Ali dan juga Marsad bin Abu Marsad Al-Ghanawi. Jadi mereka pun keluar dalam keadaan 70 ekor unta dan juga ada 2 ekor kuda untuk pergi menyekat rombongan dagangan Quraisy tersebut. Urusan Madinah, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah untuk melakukan urusan-urusan, selalunya Nabi akan memberikan tanggungjawab menjadi pemimpin ataupun menggalas tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Perdana Menteri di Madinah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan timbalan Perdana Menteri beliau secara tetap. Maknanya Nabi tak ada timbalan menteri untuk menjaga Madinah sekeluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah. Kadang-kadang boleh jadi Nabi letakkan tanggungjawab itu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kadang kepada Abdullah bin Umi Maktum dan kadang-kadang kepada Saidina Ali. Jadi dalam peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan urusan Madinah dan urusan solat kepada seorang sahabat iaitu Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah seorang sahabat yang buta. Maksudnya sahabat Nabi ini, Abdullah bin Umi Maktum, tidak melihat. Sungguh pun Abdullah bin Umi Maktum tidak melihat, tapi hatinya cerah. Hatinya cerah, berfikiran juga dan juga memiliki sifat kepimpinan untuk memimpin negara Islam Madinah sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Namun begitu, ketika sampai di Rauha, baginda menyuruh Abu Lubabah bin Abdul Mundir untuk pulang dan mengangkatnya sebagai pemegang amanah untuk menggantikan Abdullah bin Umi Maktum. Sampai separuh jalan, Rasulullah keluar. Rasulullah mengarahkan Abu Lubabah untuk pergi menggantikan Abdullah bin Umi Maktum dalam urusan Madinah. Urusan kepimpinan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membahagikan dua kumpulan. Dua kumpulan iaitu daripada Muhajirin yang diketuai oleh Ali bin Abi Talib yang memegang bendera. Kemudian kumpulan kedua daripada Ansar yang benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tanggungjawab panglima sayap kanan kepada Zubair bin Awam dan panglima sayap kiri kepada Miqdad bin Amru. Kerana apa? Kerana mereka yang memiliki kuda. Miqdad dapat kuda, dia ada kuda, dan juga Zubair bin Awam ada kuda. Jadi Rasulullah lantik mereka sebagai panglima sayap di bahagian kanan dan juga kiri. Dan di bahagian belakang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggungjawab kepada Qais bin Abi Salsa'ah. Nampak tak? Nama sahabat ini jarang kita dengar, Qais bin Abi Salsa'ah. Sungguh pun jarang kita dengar, tapi ianya merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling rapat dan juga merupakan panglima perang, iaitu Qais bin Abi Salsa'ah. Selalu kita biasa dengar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Bilal bin Rabah. InsyaAllah lagi banyak kita mengetahui sirah, kita akan mengetahui sahabat Rasulullah yang jumlahnya hampir ratusan ribu. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 100,000 lebih sahabat. Yang kita tahu antaranya yang ada dekat sini iaitu Qais bin Abi Salsa'ah, iaitu panglima yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri tanggungjawab untuk mengawal bahagian belakang kaum Islam ataupun pasukan Islam. Pergerakan pasukan Islam menuju ke Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui laluan utama yang mengarah ke Mekah hingga sampai ke Telaga Rauhah. Sampai dekat Telaga Rauhah inilah Rasulullah mengarahkan Abu Lubabah untuk mengambil semula
kepimpinan daripada Abdullah bin Umi Maktum di Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan laluan yang berbelok-belok menuju ke Naziyah, iaitu satu tempat, dan maksudnya adalah untuk menuju ke Badar. Dari situ baginda mengutuskan Basais bin Amru al-Juhni dan Adi bin Abu Zakba al-Juhni menuju ke Badar untuk mendapatkan maklumat tentang kafilah Quraisy. Sampai dekat situ, satu tempat yang dekat dengan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan para sahabat untuk pergi mengintai pasukan kafilah Quraisy tersebut. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan sahabat untuk melakukan intipan melihat pasukan dagangan tersebut, Abu Sufyan yang berada di pihak Quraisy, Abu Sufyan yang ketika itu belum lagi Islam, Abu Sufyan pun licik juga. Dia pun hantar juga pasukan intipan dia untuk tengok sama ada pasukan Madinah dari pihak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buat apa-apa ke tak? Ada rancang apa-apa tak untuk menyekat pasukan dagangan tersebut. Abu Sufyan pergi. Lalu dia mencari-cari maklumat dan bertanya kepada setiap pengembara yang dia jumpa. Dan dia jumpa, kemudian dia nampak ataupun dia mengetahui ada orang yang melaporkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerahkan para sahabatnya untuk menyerang kafilah. Rupanya dia tahu dah. Oh, Muhammad dengan sahabat dia memang merancang untuk menyekat kafilah dagangan tersebut. Dan ketika itulah Abu Sufyan mengupah Damdam bin Amru al-Ghifari untuk pergi ke Mekah. Damdam bin Amru al-Ghifari ini adalah seorang lelaki daripada Mekah di pihak Quraisy yang terkenal dengan propaganda. Dia ni pandai buat propaganda, dia pandai menyamar, dia pandai berpura-pura berlakon. Abu Sufyan mengarahkan Damdam al-Ghifari ni pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah bermaksud Abu Sufyan perlu memilih seorang lelaki yang pandai berlakon dan juga laju dalam menunggang kuda untuk pergi ke Mekah, bagi tahu kepada penduduk Mekah, buat propaganda yang bahawa habislah harta-harta Quraisy, harta-harta Mekah akan dirampas oleh Muhammad dan rakan-rakannya. Jadi dia suruh Damdam ni pergi ke Mekah untuk membuat propaganda. Jadi Damdam ni pergi memecut kudanya dan dia pandai berlakon. Sampai sahaja di Mekah, sebelum masuk ke kota Mekah, dia mengoyakkan baju dia, mengotorkan pakaian dia, berguling-guling dekat pasir, koyakkan baju dia seolah-olah dia diserang, dan juga pelana untanya pun diterbalikkan, dan juga dia memotong hidung binatang tunggangan dia untuk menunjukkan bahawa dia betul-betul diserang. Sampai sahaja di kota Mekah, dia pun berguling-guling dan menyebut perkataan, habislah Mekah, habislah harta kamu semua hilang. Harta kamu semua hilang, dicuri oleh Muhammad. Jadi, bila penduduk-penduduk Mekah dengar, Damdam, apa yang jadi dengan kamu ni? Apa yang telah berlaku sampai macam ni teruk? Damdam pun bagi tahu bahawa Muhammad dah pun nak mencuri harta-harta kamu yang akan sampai ke Mekah ni. Muhammad bersama kumpulan dia nak sekat harta-harta kamu, akan mencuri harta kamu, dan kamu akan menjadi miskin. Jadi bila Quraisy Mekah dengar perkara tersebut, penduduk Mekah dengar, mereka pun membuat satu keputusan. Iaitu mereka bersiap-siap untuk menyerang pasukan tersebut. Orang ramai bersiap-siap dengan cepat. Semua bermaknanya mereka dah memang siap dah. Mereka memang telah bersedia, bermaksudnya pasukan Mekah semua dah bersiap dengan cepat. Maksudnya
Mereka dah bersiap dengan tentera, dengan memakai pakaian baju besi, dan juga dah bersiap dengan tentera-tentera dan juga panah-panah yang mereka ada. Maksudnya mereka memang dah bersedia. Bila-bila masa saja nak menyerang Madinah ataupun menyerang Muhammad bersama dengan orang-orang Islam, mereka telah pun bersiap sedia awal. Jadi sekejap saja, tak sampai satu hari, mereka telah bersiap untuk mengeluarkan tentera. Masing-masing mempunyai dua pilihan, sama ada keluar ataupun mengirim wakil. Mereka semua memilih keluar sehingga tidak ada seorang pun pemimpin mereka yang tertinggal kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tak keluar pergi berperang. Dia menghantar seorang hamba yang pernah berhutang dengan dia untuk wakil dia pergi berperang. Jadi mereka juga mengerahkan kabilah-kabilah Arab. Bukan sahaja daripada Quraisy, Mekah juga. Mereka tanya orang-orang Arab-Arab di sekitar kota Mekah untuk turut bersama mereka pergi berperang untuk menjadi sekutu orang Quraisy. Sehinggalah tidak ada satu Quraisy pun yang tertinggal kecuali Bani Adi, yang seorang pun daripadanya keluar. Bani Adi ini adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak keluar pergi berperang. Kekuatan pasukan Mekah. Pada awal perjalanan, kekuatan pasukan Mekah kira-kira 1,300 orang askar. Kita tahu peperangan Badar melibatkan 313 daripada orang Islam menentang 1,000 orang. Tapi dalam kitab sirah ini memberi 1,300 orang. Ini adalah jumlah awal. Nanti kita akan tengok kenapa daripada 1,000 ini daripada 1,300 menjadi 1,000. Kenapa berkurang? Nanti kita akan lihat. Pasukan ini membawa 100 ekor kuda. Nampak? Daripada tentera Islam, 2 ekor kuda saja. Daripada pihak Quraisy, mereka bawa 100 ekor kuda. Betapa seriusnya, betapa besarnya jumlah yang mereka bawa untuk menyerang orang-orang Islam yang datang nak menyekat kafilah dagangan Quraisy. 100 ekor unta. 1 ekor kuda, 1 ekor tentera berkuda boleh lawan 4 orang tentera pejalan kaki. Itu nisbah dia. Bayangkan 100 ekor unta. 100 ekor unta, berapa banyak kekuatan yang dimiliki oleh pihak Quraisy untuk menyerang pasukan Islam. Dan mereka juga turut bersama dengan 600 tentera yang lengkap memakai baju besi, serta banyak unta yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Panglima tertingginya iaitu Abu Jahal. Abu Jahal adalah panglima tentera dalam ekspedisi Badar ini. Abu Jahal sebagai pemimpin dan diikuti ada 9 orang pemimpin Quraisy yang menguruskan keperluan logistik, dan mereka juga membawa unta-unta ataupun binatang ternakan untuk disembelih. Dan setiap kali mereka membuat jamuan makan, mereka akan menyembelih 10 ekor unta ataupun 9 ekor unta. Jadi Quraisy memang bersungguh-sungguh. Mereka keluar dengan jumlah tentera yang ramai. Dengan pasukan berkuda, lengkap dengan pakaian baju besi dan juga kelengkapan perang. Mereka keluar untuk menyerang Muhammad dan juga orang-orang Islam. Dan mereka juga membawa binatang ternakan. Supaya apa? Untuk menjadi keperluan makanan mereka, dan mereka menyembelih hampir 9 ataupun 10 ekor unta setiap hari. Maksudnya banyak binatang ternakan yang mereka bawa untuk menampung keperluan makanan mereka. Jadi kita akan lihat bagaimana pasukan Mekah ini bergerak. Mereka bergerak dengan angkuh. Dalam Al-Quran ada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Dengan angkuh
dan mempamerkan kekuatan di hadapan manusia, dan mereka menghalangi manusia daripada jalan Allah. Surah Al-Anfal ayat 47. Mereka keluar. Bayangkan 1,300 tentera keluar dengan kuda, dengan baju perisai. Bunyi tentera keluar daripada Mekah itu pun sudah menggurunkan. Jadi mereka keluar dalam keadaan angkuh. Allah cerita dan rakamkan dalam Al-Quran. Mereka bergerak maju seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergerak dengan sangat cepat ke arah utara menuju Badar. Kemudian mereka menerima surat. Pasukan yang diketuai oleh Abu Jahal ini, yang membawa 1,300 orang tentera ini, tiba-tiba dapat surat. Apabila mereka sampai di lembah Usfan, Qudaid, kemudian Ju'fah, di sanalah mereka menerima surat terbaru daripada Abu Sufyan yang berisi, sesungguhnya kamu keluar hanya untuk melindungi kafilah ini. Orang kamu dan harta kamu Allah telah menyelamatkan, maka kamu pulanglah semula ke Mekah. Abu Jahal memimpin pasukan tenteranya untuk membantu ataupun menyelamatkan kafilah Quraisy, kafilah dagangan Quraisy. Kemudian Abu Sufyan hantar wakil untuk pergi bagi tahu semula kepada pasukan tentera Abu Jahal ini supaya apa? Harta kamu dah selamat, Muhammad tak berjaya memintas kamu keluar untuk berperang, tapi harta-harta kamu telah pun selamat dan berjaya keluar daripada sekatan orang-orang Madinah ataupun penduduk-penduduk Islam. Jadi boleh balik. Abu Sufyan kata boleh balik semula ke Mekah, tak perlu datang bantuan. Sebab apa? Kafilah Quraisy ini yang bawa barang dagangan ini dalam keadaan selamat. Berdasarkan kata-kata Abu Sufyan, dia pun berjalan dengan berjaga-jaga. Kalau ada bahaya semula yang datang. Dekat dengan Badar, dia mendahului kafilahnya sehingga bertemu dengan Majdi bin Amru. Abu Sufyan terus bergerak menuju dua orang itu berada. Dan sampai je Abu Sufyan dekat situ, Abu Sufyan melihat ada najis. Ada najis unta. Lalu dikais-kaislah oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan lihat, oh ini adalah najis unta dan dia terjumpa dalam tu ada biji kurma. Abu Sufyan kata hanya unta Madinah sahaja yang memberi makan. Hanya penduduk Madinah saja yang memberi makan unta-unta mereka dengan kurma. Sebab di Madinah banyak kurma. Kemudian Abu Sufyan kembali semula ke kafilahnya dengan cepat. Lalu dialihkannya arah perjalanan kafilah menuju ke pesisiran di bahagian barat. Dia bersama kafilahnya terlepas daripada tangkapan pasukan Madinah dan mengirimkan surat seterusnya kepada orang Mekah yang berada di Ju'fah. Kita lihat apa yang berlaku apabila Abu Jahal menerima surat daripada Abu Sufyan supaya apa? Supaya pulang. Peperangan tidak berlaku. Kafilah dagangan Quraisy pun dalam keadaan selamat. Dan apabila sampai di situ, Abu Jahal pun membaca surat tersebut. Abu Jahal kata, kita tetap akan berperang. Walaupun kafilah kita dah selamat, kita akan tetap berperang dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kita tetap akan berperang. Abu Jahal dengan angkuh dan sombong berkata begitu. Kita akan bermukim 3 hari di sini. Kita akan duduk di Badar ini selama 3 hari. Kita akan menyembelih haiwan, kata Abu Jahal. Kita akan makan banyak dan kita akan minum arak. Dan kita akan berpesta. Dan para wanita akan bernyanyi dan bermain muzik untuk kita. Bangsa Arab akan mendengar tentang kita, tentang perjalanan dan pasukan kita, sehinggalah mereka akan takut kepada kita untuk selama-lamanya. Abu Jahal kata, kita tak akan balik, kita akan duduk sini selama 3 hari, kita akan makan, kita akan minum, kita akan tunggu pasukan Madinah ataupun pasukan Muhammad, kita akan berperang dengan dia. Dan dalam kitab sirah juga bagi tahu
yang tentera-tentera musyrikin ini membawa perempuan, iaitu perempuan, penari-penari dan juga penyanyi-penyanyi untuk hiburkan mereka. Untuk menghiburkan mereka. Yang mana perempuan itu pakai pakaian ketat, pakai perhiasan dan juga bersolek. Bersolek untuk menghiburkan orang-orang tentera-tentera musyrikin. Nampak tak? Sama tak dengan zaman kita sekarang? Sama. Quraisy dah buat dulu lagi dah. Dengan cara hiburan tersebut. Dengan cara menjadikan perempuan yang berpakaian ketat bernyanyi untuk menghiburkan mereka. Sama tak dengan zaman sekarang? Sama sahaja. Cuma jalan ceritanya saja yang berbeza. Seterusnya kita akan lihat itu adalah tindakan daripada Abu Jahal. Abu Jahal kata macam tu, dia kata kita tetap akan berperang. Apabila mendengarkan pernyataan Abu Jahal ini, dalam kumpulan tersebut ada Akhnas bin Syariq yang masih mengajak mereka pulang untuk balik semula ke Mekah. Akhnas kata dia nak bawa balik Bani Zuhrah. Dia kata, wahai Bani Zuhrah, mari kita balik. Sebab apa? Sebab tak jadi peperangan. Tak jadi peperangan. Buat apa kita nak keluar berperang? Baik kita balik semula ke Mekah, jimat tenaga, jimat tentera kita dan kita tak perlu berperang. Sebab apa? Harta-harta kita selamat, kata Abu Sufyan. Jadi di sinilah puncanya daripada 1,300 tentera menjadi 1,000 tentera. Sebab apa? Sebab Akhnas ni bawa balik kaumnya daripada Bani Zuhrah. Bani Zumrah yang jumlahnya semuanya 300 orang. Bani Zuhrah gembira dengan buah fikiran daripada Akhnas bin Syariq. Oleh itu dia tetap ditaati dan dimuliakan oleh kaumnya. Bani Hashim sebenarnya juga ingin pulang. Bukan Bani Zuhrah saja, Bani Hashim juga yang berada di pasukan musyrikin Mekah pun nak pulang. Tapi ianya disekat. Abu Jahal mengherdik serta memberitahu kepadanya, kalau kamu wahai Bani Hashim nak keluar juga, tak nak ikut berperang, kami akan sekat peruntukan ataupun keistimewaan yang akan ada di Mekah. Jadi Bani Hashim tak ikut Bani Zuhrah untuk pulang ke Mekah. Jangan sampai kumpulan tadi Bani Zuhrah memecah belahkan kita sehingga kita pulang. Itulah ucapan Abu Jahal. Abu Jahal kata, wahai Bani Hashim, jangan kami ikut Bani Zuhrah sehingga kan kumpulan kita ini akan berpecah belah dan tidak turut sama dalam peperangan tersebut. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan sambung. Dalam pertemuan seterusnya kita akan lihat apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku, seperti yang kita tahu, pasukan Islam yang keluar dalam keadaan tak cukup dan mereka pun niat bukan untuk berperang, untuk menyekat sahaja kafilah Quraisy, kafilah dagangan Quraisy ini, tapi Abu Sufyan berjaya menyelamatkan kafilah Quraisy ini dengan memesongkan jalan. Jadi tentera-tentera Abu Jahal yang Mekah datang nak tolong kumpulan Abu Sufyan. Abu Sufyan hantar surat kepada kafilah ataupun pasukan tentera musyrikin yang dah keluar dah pun. Untuk apa? Untuk pulang semula ke Mekah. Tak jadi perang. Harta dagangan kita selamat. Tapi Abu Jahal dengan angkuh tetap nak bagi berperang, tetap nak pergi menyerang Muhammad dengan sahabat-sahabat dia dengan membawa satu jumlah tentera yang ramai. Dan apabila dalam pasukan musyrikin ni tahu tak jadi perang sebenarnya, Bani Zuhrah ni balik. Sebab itulah daripada 1,300 jadi 1,000 orang tentera. Lalu mereka duduk dan tunggu selama 3 hari di Badar untuk menyerang pasukan-pasukan Islam yang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu, kita akan lihat bagaimana pendirian tentera Islam yang berada dalam keadaan kesempitan dan kesusahan. Bayangkanlah 313 nak lawan 1,000 orang tentera. Dari hukum akalnya, atas kertasnya 313 ni confirm akan mati. Kita akan tengok bagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabatnya untuk meneruskan peperangan ini, iaitu peperangan Badar, iaitu satu peperangan yang penuh dengan barakah. Walaupun peperangan, tapi penuh barakah, kerana kita akan tengok akan datang nanti bagaimana peperangan ini turut disertai oleh Jibril. Jibril, ketua malaikat, bersama dengan malaikat-malaikat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.